Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁 News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。APCO menyokong komposisi 1/3 kerusi Parlimen diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO menyokong agar komposisi 1/3 kerusi Parlimen diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. Presidennya Datuk Iwan Benedict berkata ini bukan sahaja berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 tetapi untuk memberi keseimbangan politik antara wilayah Borneo dengan semenanjung Malaysia. Tuntutan kita adalah kerusi Parlimen itu daripada keseluruhannya 1/3 itu haruslah diberikan kepada Sabah dan Sarawak. Kenapa kita mau 1/3? Bukan hanya kerana ini terkait dengan Perjanjian Malaysia, tetapi perlu keseimbangan di antara wilayah Borneo iaitu Sabah Sarawak dengan wilayah semenanjung yang terdiri daripada negeri-negeri tanah Melayu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan APCO bahagian Putatan di Dewan Raya Kampung Duvanson Putatan pada Sabtu. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata sentimen 3R iaitu berkaitan perkauman, agama dan institusi diraja, race, religion, royalty sering ditimbulkan semasa kempen pilihan raya di Semenanjung. Oleh itu katanya wilayah Borneo, Sabah dan Sarawak boleh menjadi pengimbang atau menonjolkan politik yang lebih sederhana. Sebab itu saya melihat ada kewajaran dan ada asas yang kuat untuk tuntutan kerusi Parlimen 1/3. Iwan berkata beliau sendiri akan membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal MA63 yang akan datang selepas mendapatkan input tambahan dari pelbagai pihak termasuk Biro Pilihan Raya APCO. Kita akan bincang senarai persoalan baru awasannya, dan kita juga berbincang dengan Yang Berhormat Ketua Menteri tentang perkara ini. Kita juga berbincang dengan rakan-rakan kita di Sarawak. Ini yang saya percaya sedang masing-masing parti di Sabah Sarawak sedang meneliti perkara ini, dan kita ada ruang untuk membangkitkan perkara itu selain daripada media, selain daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, juga melalui surat jawatan kuasa teknikal pelaksanaan Malaysia. Kepulangan Datuk Dr. Marcus Mojigoh ke pangkuan parti mengaktifkan semula APCO bahagian Putatan. Mantan Ahli Parlimen Putatan Datuk Dr. Marcus Mojigoh kini menerajui semula kepimpinan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO Putatan dengan keahlian seramai 2,100 orang. Pada awal 2020, beliau yang ketika itu Ketua Bahagian APCO Putatan meninggalkan parti sebelum menyertai Parti Solidariti Tanah Airku STAR pada 2021. Presiden APCO Datuk Iwan Benedict berkata dengan kepulangan Marcus ke pangkuan parti, APCO Bahagian Putatan kini diaktifkan semula. Kita bahagia Datuk Dr. Marcus Mojigoh dengan keahlian 2,100 orang, 2,100 dan ini menunjukkan selepas ini berlakunya transisi kepimpinan dalam parti, tampil ahli-ahli baru, sama ada yang pernah menjadi ahli parti dan pemimpin parti, dan juga yang belum pernah menyertai mana-mana parti telah menyertai parti ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan APCO bahagian Putatan di Dewan Raya Kampung Duvanson Putatan pada Sabtu. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian berkata beliau akan menghadiri majlis penerimaan mantan ahli APCO dan ahli-ahli baru di Keningau dan di beberapa bahagian lain di seluruh Sabah dalam masa terdekat. Saya melihat ini sebagai satu sokongan kepada parti, satu sokongan kepada kerajaan perpaduan untuk mereka menjadi sebahagian daripada proses pentadbiran kerajaan dengan menyatakan pandangan-pandangan, teguran-teguran yang saya boleh bawa ke perbincangan
sama ada di kabinet ataupun di pimpinan parti ataupun di pimpinan Pakatan Harapan ataupun pimpinan Sekretariat Perpaduan. Dalam Konvensyen Nasional APCO pada September lalu, Iwan menjemput bekas-bekas pemimpin dan ahli APCO untuk kembali ke pangkuan parti. Saya telah meminta ahli parti bagi yang telah meninggalkan parti kita dalam beberapa tempoh yang lepas. Jangan sekali-sekali labelkan mereka. Sebab parti kita pun buat keputusan meninggalkan gabungan juga. Jangan sekali-sekali kita label. Sebaliknya kita hargai dan alu-alukan kepulangan mereka semula ke dalam parti ini. Bermula dengan saya mengalukan bagi pihak parti kepulangan semula yang berbahagia Datuk Dr. Marcus Mojigo ke dalam parti sekaligus menjadi ketua bahagian APCO Putratan yang kita lancarkan pada hari ini. Saya berharap ini akan menjadi sebahagian suara baru parti kita. Bersama kita boleh betul? Bersama kita boleh betul? Betul? Kita! 1 juta ringgit diperuntukkan RHB Islamic dan PNB untuk menjayakan program BEST Beyond Boss yang dilaksanakan Perbadanan Nasional Berhad Pernas. RHB Islamic Bank dan Permodalan Nasional Berhad PNB memperuntukkan sebanyak 1 juta ringgit untuk menjayakan program BEST Beyond Boss BYOB 2024 yang akan dilaksanakan oleh Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Program itu dilancarkan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict di Hotel Le Meridian di Kuala Lumpur pada Isnin. Ketika berucap pada majlis itu, Iwan berkata program edisi kedua itu mensasarkan 100 peserta daripada golongan asnaf B40 dan pelajar universiti. Pernas selaku agensi yang diberi mandat memperkasakan usahawan franchise bertanggungjawab mengenal pasti, menyediakan padanan perniagaan, latihan berstruktur, pemantauan dan bimbingan kepada para peserta. Selain itu, saya dimaklumkan sebanyak 22 jenama di bawah program Business and Transformation BIT Pernas yang terlibat dalam usaha sama ini. Termasuklah jenama-jenama seperti Old Time Songkuang, Munti Kiopi, Tisas, Zi Putu Pirak, Korupop Getel, betul sebutan. Sahabat lain sikit dia punya sebutan. Uhud dan banyak lagi yang anggaran pakej bermula daripada RM5,000 hingga RM25,000. Pelaksanaan program hari ini kita percaya dan yakin dapat mendukung misi kementerian dalam menyediakan platform khidmat sokongan, bantuan serta pembangunan efisiensi keusahawanan. Iwan berkata, pelancaran program BEST BYOB 2024 membuktikan dedikasi agensi di bawah kementerian seperti Pernas untuk membantu golongan asnaf dan B40 menceburi bidang perniagaan franchise dan pra-franchise melalui jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak. Pelaksanaan program BEST Beyond Boss selaras dengan Plan Strategik 2023. Kementerian dalam menyediakan ekosistem yang kondusif meningkatkan daya tahan dan daya saing usahawan selain memperkukuh sistem penyampaian kenikmatan keusahawanan. Beliau berkata, antara objektif pelaksanaan program BEST BYOB ialah meningkatkan taraf hidup golongan sasaran dan membuka peluang keusahawanan sebagai usahawan pra-franchisee program Business in Transformation BIT Pernas, serta menghubungkan usahawan, pra-franchisor dan pra-franchisee program BIT melalui penggunaan sistem SME Solution di bawah seliaan RHB Islamic Bank. Katanya, dalam edisi pertama, sebanyak RM500,000 diperuntukkan untuk melatih seramai 42 orang peserta yang terdiri daripada asnaf. Untuk edisi pertama program ini yang dilaksanakan bermula 1 April 2022 hingga 1 April 2023, peruntukan sebanyak RM500,000 telah disediakan
di mana seramai 42 asnaf telah dilatih dan 30 daripadanya telah memulakan perniagaan. Antara kisah kejayaan usahawan-usahawan di bawah program ini yang boleh dikongsikan, seperti usahawan VIP pra-franchising Mikerea yang menjana hasil jualan 14.000 hingga 17.000 ringgit sebulan, dan usahawan VIP pra-franchising Golden Takoyaki yang mampu menjana pendapatan sehingga 10.000 ringgit sebulan. Katanya, kementerian akan terus menyokong usaha pelbagai pihak dalam melahirkan lebih ramai usahawan di negara ini. Selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan usahawan, kami sentiasa menyokong usaha pelbagai pihak dalam melahirkan lebih ramai usahawan yang berminat menceburi bidang keusahawanan, termasuk industri franchise. Saya berharap dan saya amat yakin program ini dapat dan akan dilaksanakan secara berterusan dalam usaha mencapai sasaran meningkatkan usahawan yang berkualiti, berdaya tahan, berdaya maju, dan kompetitif. Semoga program ini dapat melahirkan masyarakat yang memberdayakan keusahawanan serta menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Turut hadir di majlis ini, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati Kandasamy, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif RHB Islamic Bank, Datuk Adi Sadikin Ali, dan Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Franchise Pernas, Mazlan Ibrahim. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik mengadakan lawatan ke 6 premis Usahawan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional di Gelanggang Kenyalang dan Pasar Teresang di Kapit, Sarawak pada Ahad. Lawatan turut disertai pegawai-pegawai kanan agensi kementerian itu dan pemimpin setempat. Dalam lawatan itu, Iwan meluangkan masa bertanya khabar dan keperluan usahawan-usahawan tekun yang menjalankan pelbagai jenis perniagaan seperti kuih muih, produk kecantikan, barangan runcit dan jahitan. Iwan mengadakan lawatan kerja selama 2 hari di Kapit, Sarawak pada 4 dan 5 November untuk menghadiri pelbagai program agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Turut serta dalam lawatan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Rusli Jaafar, Pegawai Daerah Kapit, Cherry Selogo Sabut, Pengurusi Lembaga Pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA, Muhammad Yahya Matsari, Pegawai-pegawai kanan, kementerian dan agensi serta pemimpin setempat. Wan An